Okey, jadi baik kalau dah sedia boleh kita mulakan. Naam, falyatafaddalna, silakan. Majmu'ah Saniyah, kumpulan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazaa'ul hasanati was-sayyi'ati. Siapa yang nak present ni? Hajar ke Shima? Hajar. Hajar, okey. Okey, kita mulakan. Okey. Jazaa'ul hasanati was-sayyi'ati. Jaza'u ini bermaksud balasan. Al-hasanati was-sayyi'ati. Al-hasanati maksudnya good deed. Sayyi'ati the evil deed. Okey, betul jaza, balasan, hasanat, good deed, sayyiat, evil deeds. Cumanya ni jamak jamak hasanat, jamak untuk kalimah hasanatun. Fa al-mufrad hasanah wa sayyi'ah, al-mufrad sayyi'ah. Sayyi'ah. Dia ada dua makna lah. Satu tadi hasanah good deed kan. Satu kebaikan lah. Wa sayyi'at evil deed. Okey, boleh. Seterusnya. Okey. Petikan pertama. An Abi Abbasi Abdillahi bin Abbasi bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. An kat sini bermaksud from ataupun dalam konteks hadis ni narrated from. Abi Abbasi Abdillahi bin Abbasi bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Anin Nabi, from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Imma yarwi an rabbihi tabaraka wa ta'ala qala. Fima yarwi, maksud kat sini from what he has related from. Yarwi ni from he has related. An rabbihi, from his Lord. Maksudnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, berkata, Anallaha katabal hasanati was-sayyi'ati. Innallaha, sesungguhnya Allah kataba, telah menulis al-hasanati, good deeds, was-sayyi'ati, and the evil deeds. Summa bayyana dhalik. Summa, and then, bayyana, explain it, dhalik, by saying. Dalam konteks hadis lah. Faman hamma bihasanati falam ya'malha. Faman, whoever, dalam siapa, hamma, intended, dengan niat, bihasanati, to perform a good deed, untuk membuat satu kebaikan, falam, but did not, tapi dia tak buat, ya'malha, do it, dia tak buat. Kata bahallahu lahu andahu hasanata kamilatan. Kata baha maksudnya Allah write it down, Allah menulis, lahu indahu, with himself, dengan sendirinya Allah tulis, hasanatun kamilatan. Hasanatan maksudnya good deed, kebaikan. Kamilatan maksudnya sempurna. Hasanatan kamilatan, satu kebaikan yang sempurna. Fa'in huwa hamma biha fa'amilaha. Kemudian jika dia hamma biha, intend to perform it, fa'amilaha, and then dia perform it, then dia buat, kata bahallahu lahu andahu asyra hasanat. Allah write it down, lahu indahu, dengan with himself, asyra hasanati, 10 kebaikan. Asyra 10, hasanati good deeds, 10 good deeds. Ila sab'imi'ati di'fi. Ila sini maksudnya up to, sehingga sab'imi'ati 700 di'fi, kali. Ila ad'afi kasirati. Ila up to ad'afi, times, multiplied, kasiratin, many. Maksudnya kat sini Allah akan tulis sehingga banyak-banyak kebaikan.
Wa man hamma bisayyi'ati falam dan jika hamma dia berniat bisayyi'ati to perform an evil deed, untuk membuat satu kejahatan, falam ya'malha, tapi dia tak buat, but did not do it, katabahallahu lahu indahu, Allah write it down, lahu indahu with himself, hasanatan kamilatan, satu kebaikan yang sempurna. Hasanatan, good deed, kamilatan, a complete. Fa'in huwa hamma biha fa'amilaha. And if huwa, dia, hamma, intent, biha fa'amilaha, dia berniat dan dia buat, fa'amilaha, berbuat, katabahallahu lahu sayyi'atan wahidatan. Katabahallahu, Allah write it down, lahu as sayyi'atan, evil deed, wahidatan, one. Allah akan catat sebagai satu kejahatan. Rawahul Bukhari. Okey, naam, syukran jazilan. Ajar baik. Jazaul hasanati was sayyiat, the reward of good deeds and bad deeds. Okey, baik. Yang pertama, an Abil Abbas, tadi apa, dari diriwayatkan lah ya, so narrated by Abi Al-Abbas. Abdullah ibni, jangan baca bin kita tak baca bin, kita baca ibni. Bin tu dah baca Melayu lah. Abdullah ibni Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abi Al-Abbas, Abdullah ibn Abbas ibni Abdi Al-Muttalib. Okey, yang pertama kita nak lihat ni nama orang Arab ni. Jadi nama orang Arab ni kalau kita lihat panjang Jadi yang mana satu nama dia? Orang ni, yang periwayat hadis ni, yang mana satu nama dia? Di depan ni ada Abi Al-Abbas, Abdullah ibni Abbas. Tapi nama dia yang mana satu? Nama betul dia. Ibni Abbas. Abi Al-Abbas. Okey. Nama dia betul bukan Abi Al-Abbas. Nama dia yang sebenar ni Abdullah ya. Okey. Jadi orang Arab ni ataupun orang Islam, orang Arab lah, ni budaya orang Arab dahulu, memang bila dia ada nama, ni nama betul dia Abdullah. Tapi sebab ramai sangat orang nama Abdullah kan, jadi Abdullah, semua orang nama dia Abdullah. Jadi macam mana dia nak bezakan Abdullah A dengan Abdullah B dengan Abdullah C? Maka dia gunakan satu kaedah yang dipanggil sebagai kunyatun. Dipanggil sebagai kunyatun. Ini budaya Arab. Kunyatun ni adalah gelaran yang menggunakan abu ataupun ummu. Kan banyak orang Arab dia abu apa kan, Abu Ali, Abu Muhammad, Abu Bakar, Abu Hurairah. Jadi mana-mana perkataan yang ada abu dan perkataan selepas itu bukan nama betul dia. Itu adalah gelaran yang dipanggil sebagai kunyatun. Jadi gelaran tu dia menggunakan sama ada perkataan abu, biasanya dia menggunakan perkataan abu kalau untuk lelaki, dan untuk perempuan dia akan gunakan perkataan ummu lah. Jadi makna dia tidak semestinya makna bapa ataupun ibu. Kebiasaannya bapa ataupun ibu lah, kerana dia akan menggunakan nama anak dia. So kalau contoh saya ada anak nama Ali, saya boleh gelarkan nama saya dengan Abu Ali. Jadi orang pun boleh panggil saya Abu Ali. Itu kalau budaya orang Arab dahulu lah ya. Tapi tak semestinya dia bila dia ada anak saja baru dia boleh guna gelaran kunyah ini. Ada orang yang tak ada anak sekalipun, even yang masih budak lagi pun, ataupun yang masih belum kahwin, tapi boleh menggunakan gelaran Abu. Contohnya Abu Hurairah. Kan Abu Hurairah, bukan dia ada anak nama Hurairah, tapi disebabkan dia suka apa? Dia suka kucing kan. Jadi Hurairah tu kucing. Jadi seolah-olah macam yang suka kucing, yang bela kucing, macam itulah. Jadi dia bukannya mesti makna bapa lah. Itu lebih kepada budaya dia, Abu. Jadi kalau kita jumpa begini, Abi siapa-siapa, tahulah bahawa itu bukan nama dia. Nama dia yang mana? Yang selepas tu Abdullah ke Omar ke, jadi nama dia Abdullah. Itu yang pertama. Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib. Jadi kalau kita lihat di sini, Abbas ibn Abdul Muttalib ni kan datuk Nabi. Ni datuk Nabi, ni pakcik Nabi. Jadi Abdullah ibn Abbas ni adalah siapa, sepupu Nabi lah kan, Abdullah ibn Abbas. Ni Abdullah ibn Abbas lah ni. Digelar dengan Abi Al-Abbas, ataupun selalunya dia lebih popular dengan gelaran Ibnu Abbas, anak si Abbas. Dia lebih popular dengan gelaran Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Baik. Abdullah orang tak panggil sangat nama dia sebab ramai sangat orang nama Abdullah. Anak Umar pun Abdullah kan. Jadi
Yang mana satu Abdullah, jadi orang lebih mudah kenal panggil dia dengan nama Ibnu Abbas ataupun di sini Abi Al-Abbas. Itu yang pertama. Yang kedua di sini kita ada radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma. Selalu kalau kita baca radhiyallahu anhu, kan, radhiyallahu anhu untuk laki-laki, radhiyallahu anha untuk wanita. Tetapi di sini dia ada huma. Kenapa dia guna huma di sini? Huma kita tahulah, huma maknanya berapa orang? Banyak-banyak orang. Banyak-banyak orang. Ni bukan banyak-banyak ni. Ni berapa ni? Kalau ramai kita akan kata radhiyallahu anhum. Kalau ramai radhiyallahu anhum ni dua orang. Huma kan? Dua orang. Jadi dia dua orang ni siapa ni? Dan siapa yang kita selalu gelar dia dengan gelaran radhiyallahu anhu? Semua orang boleh guna gelaran ni kan, ataupun siapa saja yang biasa kita guna? Sahabat-sahabat Nabi. Sahabat kan, betul. Selalunya radhiyallahu anhu ni hanya gelaran untuk ataupun ucapan yang kita akan lafazkan selepas nama sahabat. Jadi di sini apabila dia kata radhiyallahu anhuma, artinya bukan seorang sahabat di sini, tapi ada dua. Mana dua orang tu? Sahabat yang pertama siapa? Abdullah, sahabat pertama, betul. Sahabat yang kedua? Jangan kata Abi Abbas kerana Abi Abbas dengan Abdullah ni orang yang sama. Sahabat yang kedua adalah ayah dia, Ibnu Abbas. Ayah dia, pakcik Nabi. Pakcik Nabi pun dia Islam pada hidup Nabi kan. Jadi siapa saja yang Islam ataupun dapat bertemu Nabi Islam pada zaman Nabi, itulah yang digelar sebagai sahabi ataupun sahabat. Jadi di sini bila disebut Abdullah ibn Abbas, dua orang ni. Bukan setakat Abdullah saja, ayah dia pun, nama ayah dia pun disebut. Maka kita doakanlah kedua-duanya dengan radhiyallahu anhuma. Ya, itu yang dimaksudkan dengan ni huma. Kenapa dua? Baik, seterusnya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwi an rabbih tabaraka wa taala. Fi ma yarwi. Kat sini kita terjemah in what is apa? From what he has related, from what he has narrated lah. Narrated kan. Yarwi, dia meriwayatkan. From what he has narrated an Rabbihi, from his Lord tabaraka wa ta'ala, yang Tuhan yang maha tinggi. Jadi dia kadang-kadang bila kita baca hadis kita akan jumpa istilah ni. Kita akan jumpa istilah ni. Fima yarwi an Rabbihi. At least sampai sini. Fima yarwi an Rabbihi, pada apa yang diriwayatkan dari Tuhan. Artinya Nabi meriwayatkan hadis yang kita akan baca nanti dari Tuhan. Apabila kita jumpa ada hadis dan ada lafaz yang begini, fi ma yarwi an rabbih, maka hadis ini dipanggil sebagai hadis ini dipanggil sebagai hadis qudsi. Pernah dengar kan? Pernah. Hadis qudsi, okey. Jadi apa dia hadis qudsi? Hadis qudsi ni dia berbeza sedikit dengan hadis Nabi yang biasa. Kalau hadis Nabi yang biasa, dia lafaz dan maknanya daripada Nabi. Artinya Nabi dapat wahyu daripada Allah, dapat ilham wahyu, dan Nabi bukan yang Quran. Kalau Quran memang perkataan dan makna daripada Allah lah. Tapi hadis yang biasa, dia dapat makna perkataan tu pun daripada Nabi, makna pun daripada Nabi. Tetapi hadis kursi ni apabila Nabi dapat wahyu tu, dia sampaikan lafaz Allah, dia sampaikan lafaz dia dan makna tu daripada Allah. Sekejap saya cek balik hadis kursi. Beza hadis kursi, saya confuse sekejap. Hadis kursi Naam. So di sini dia kata hadis kursi yushiru ila kalam. Nampak tu? Kalam kan? Kalam kata-kata warada ala lisanin Nabi. Jadi lafaz dia daripada Nabi. Jadi ayat itu adalah ayat Nabi. Bukan ayat, kalau Al-Quran, ayat tu ayat daripada Al-Quran. Walakinna ma'nahu minallah. Tapi maknanya daripada Allah. Makna dia daripada Allah. Lafaz Nabi. Makna daripada Allah. Okay, hadis kursi. Dan selalunya dia datang dengan istilah tu lah. Fima yarwi an Rabbihi. So boleh cari lagi lah apa beza hadis kursi dengan hadis Nabi biasa. Baik. So ini adalah hadis kursi.
Qala, Nabi berkata, Inna Allah Ta'ala katabal hasanati wa sayyi'at. Indeed Allah has kataba telah menulis. Ya? Okay, itu makna yang biasa. Makna yang biasa kita guna kataba menulis. Tapi kalau dalam konteks Allah kataba, antara makna lain yang digunakan adalah mewajibkan. Contohnya dalam Quran, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan, bukan telah ditulis untuk kamu. Artinya di sini kita terjemah dengan makna Allah telah mewajibkan. Kataba, bukan makna menulis yang kita faham biasa tu. Sungguhnya Allah telah mewajibkan hasanat wa sayyiat untuk kita buat good deeds dan also hasayiat kan. Kataba telah mewajibkan hasanat dan telah menulis juga yang evil deeds. Artinya kalau ada hasanat, Tuhan akan catat, evil deed pun Tuhan akan catat. Summa bayyana zalika, kemudian dia menjelaskan yang demikian itu. Okey. Faman yang dimaksudkan dengan apa yang kata bahasan wasayyiat tadi, Nabi kata faman hamma bihasanatin. Maaf, sini bukan makna mewajibkan tadi, ini betul makna menulis sebab ada sayyiat. Takkanlah Tuhan mewajibkan kejahatan kan? Di sini betul. Artinya Tuhan menulis pahala kebaikan dan pahala kejahatan. Summa bayyana dzalika, kemudian dia menerangkan yang demikian itu. Faman hamma bihasanatin, whoever intended to do a good deed. Okay. Hamma di sini dia bukan semata-mata dia berniat. Hamma, setengah ulama mengatakan hamma ni dia berniat dan dia ada usaha untuk buat kebaikan. Dia buat persediaan, dia nak buat satu kebaikan mesti ada persediaan dia nak buat kan. Jadi apabila dia dah niat dan dia dah ada intention, ada persediaan nak buat, tiba-tiba tak sempat buat kebajikan. Falam ya'malha, dia tak buat benda tu. Tapi dia dah ada usaha. Dia tak buat, tak ada masalah. Nabi kata apa? Katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Allah will write down it. It ni referring to hasanah tadilah. Allah akan menulis kebaikan itu for him, untuknya, indahu, di sisi Allah. Maknanya pada Allah benda tu ada reward dia, ada pahala dia. Hasanatan kamilatan, a good deed, a complete good deed, as if dia dah buat satu benda baik, even though dia tak sempat buat tadi kan. Tapi disebabkan dia dah ada niat dan dia dah ada usaha ke arah itu, maka Tuhan berikan dia juga ganjaran a complete good deed ataupun a complete reward lah. Boleh terjemah hasanah di sini dengan makna reward yang penuh. Okay. Kemudian dia kata lagi, fa in huwa hamma biha fa'amilaha, dan jika if he intends to do it, macam tadilah, he intends to do it, dia ada effort nak buat benda tu, fa'amilaha, dan dia buat, dan memang dia buat, dia ada effort dan dia memang dia buat, katabahallahu lahu indahu, Allah will write down for him, indahu, pada di sisinya, asyra hasanat. Tuhan akan berikan bukan satu pahala tapi asyra hasanatin, seolah-olah dia telah melakukan 10 kebajikan. Itu menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan boleh beri 10 ila 700 dhifin, or up to 700 times. Terpulang, Tuhan nak bagi 10 boleh, Tuhan nak bagi sehingga 700 kali ganda pun itu hak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ila ad'afin katsira, sehingga ni tak tahulah berapa kali ganda kan, many multiplied times, berganda-ganda lah ni, many more times. Ikutlah Tuhan nak bagi 700 ke 7,000 ke 7 berapa, kita tak tahu ya. Itu adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Okay. So itu tentang kebajikan hasanah. Sekarang ni, waman hamma bisayyi'atin, siapa yang ada intention nak buat jahat, dia dah ada intention nak buat jahat, dia dah buat persediaan nak buat jahat, tapi sampai masa falam ya'malha, tapi sampai masa dia tak buat jahat, dia tak buat benda tu, mungkin dia sedar benda tu salah kan. Jadi apa yang Tuhan akan beri padanya? Katabahallahu lahu indahu hasanah kamilah, dia Tuhan akan tulis untuknya di sisinya satu kebajikan. So even though dia tak buat, dia dah ada niat, dah ada effort nak buat jahat tu kan, tapi dia tak buat, maka disebabkan dia tak buat jahat itu, Tuhan berikan dia satu reward, seolah-olah satu kebajikan. Jadi hasanah di sini boleh terjemah dengan makna reward. Tuhan beri dia satu ganjaran. Tapi Tuhan kata fa'in huwa, Nabi kata fa'in huwa hamma biha fa'amilaha, dan kalaulah dia ada intention untuk buat jahat tu, di sini merujuk kepada sayyi'ah tadi ya.
ada intention nak buat jahat, fa'amilaha, dan dia buat benda jahat itu, berapa dosa yang Tuhan beri? Katabahallahu lahu sayyi'atan wahidah. Tuhan hanya beri pada dia satu dosa saja, one evil deed. Seolah-olah dia hanya buat, walaupun ni beza dia dengan kebajikan tadi kan. Dia buat kebajikan, Tuhan beri 10 kali ganda, bahkan sehingga 700 kali ganda, bahkan hingga berganda-ganda yang Tuhan nak beri. Tapi apabila kita melakukan kejahatan, balasannya satu sajalah, satu kejahatan. Ya, jadi hadis ni menunjukkan kepada rahmah Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Rawahul Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini. Nah, hadza huwa al-haditsu al-awwal. Al-an al-haditsu tsani, hadis yang seterusnya. Naam, tafadhali. Okay. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, iza ahabballahu al-abda, jika Allah Ta'ala mencintai al-abda, seorang hamba, nada Jibril, nada memanggil Jibril, maka dia memanggil Jibril, innallaha yuhibbu fulanan, innallah, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulanan, si fulan itu, fa'ahbihi, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, Jibril pun mencintainya. Fayunadi Jibril, Jibril memanggil ahli as-sama, di kalangan penghuni langit. Innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah mencintai fulanan, si fulan. Fa'uhibbuhu, maka cintailah dia. Fa'ahibbuhu, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlu as-sama, para penghuni langit pun mencintai dia. Summa yudau lahu al-qabul fil ard. Setelah itu dia pun dicintai al-qabul fil ard, oleh penduduk bumi. Al-qabul tadi apa? Al-qabul dicintai. Okay, al-qabul diterima. Itu literally means diterima. Nah. Rawahul Bukhari. Naam. Baik. Syukran jazilan. Naam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari ataupun dari Abu Hurairah. Ini pun sama, kunyah macam tadi ya. Kunyah. Tapi siapa nama sebenar dia tak disebut di sini. Kerana dia masyhur dengan nama Abu Hurairah. Kita tak tahu nama dia siapa kan. Begitu juga dengan ramai sahabat-sahabat ataupun ulama-ulama kita, kadang-kadang kita hanya terkenal dia dengan nama gelaran dia. Abu apa? Macam Abu Bakar. Siapa nama sebenar Abu Bakar? Abdullah juga. Abdullah ibn Abi Quhafah. Dan contoh lain, Imam Syafi'i. Asy-Syafi'i. Itu pun bukan nama betul dia. Itu gelaran. Berdasarkan gelaran datuk dia. Nama dia siapa? Nama dia Muhammad. Jadi ramai yang kita tak tahu nama sebenar. Kita hanya kenal dia dengan nama gelaran. So diriwayatkan dari Abu Hurairah, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, he said, Nabi berkata, idza ahabballahu al-abda, jika Allah love seseorang hamba, a person di sini hamba lah, al-abda. Jika Allah menyintai seseorang hamba itu, nada Jibril, he will call Jibril, ataupun dia akan memanggil Jibril. Malaikat Jibril dia panggil, dia kata, innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah sayang dengan seseorang itu, fulan. Jadi orang Arab panggil seseorang so and so ni dengan nama gelaran fulan kan. Kita pun orang bahasa Melayu pun kita panggil si Polan. Si Polan dia daripada bahasa ni lah, daripada bahasa Arab, si fulan. Kalau merujuk kepada wanita, tambahlah ta. Fulan, fulanah. Kita kata si Polanah. Takkan nak kata si Polanah bahasa Melayu. Fulan lah, fulan, fulanah. Merujuk kepada seseorang tanpa kita menyebut nama dia. Innallaha yuhibbu fulanan, sungguhnya Allah menyukai orang ni. Fa'ahbibhu, maka cintailah dia. Disebabkan Allah suka dengan dia, kamu kena cinta dengan dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun suka dengan dia. Jibril pun cinta dengan orang tadi.
Fayunadi Jibrilu fi ahli sama, and Jibril pun dia akan buat announcement. Yunadi ni dia memanggil lah, makna asal dia. Nada yunadi, memanggil. Dia akan buat announcement pada ahli sama, the inhabitants of the heavens kan. Penduduk-penduduk langit. Penduduk langit ni merujuk kepada malaikat. Malaikat lah ya. Ahli sama. Innallaha yuhibbu fulanan. Dia pun seru. Dia beritahu malaikat, Innallaha yuhibbu fulanan macam tadi. Fa'ahibbuhu. So, you have to love him. Samalah. Jadi Jibril Allah dah suka, maka aku suka, kamu semua kena suka dengan orang tu. Fa yuhibbuhu ahlus sama, maka penduduk-penduduk langit pun suka dengan orang tadi. Summa yudha'u lahul qabulu fil ard. Kemudian yudha ni literally bermakna diletakkan. Tapi boleh terjemah dengan makna diberikan lah ya. Diberikan untuknya al-qabul, acceptance, penerimaan, pleasure. Maknanya orang lain pun sama suka dengan dia. Fil ardi, di atas bumi. Jadi orang langit pun suka dengan dia, orang bumi pun redha ataupun suka dengan dia. Rawahu al-Bukhari. Bukhari rawa meriwayatkannya. Okey. Baik, hadza huwa al-hadisu ats-tsani. Naam. Okey, teruskan. Makna al-mufradat. Mufradat. Okey. Hamma maksudnya purpose, and nawa maksudnya intention. Dia bukan purpose ni, dia ada intention. Intention jugalah kita terjemah hamma ni makna nawa tadi. Dia ada intention. Okay. Cumanya beza dia, nawa tu setakat niat lah, niat dalam hati. Macam sebut tadi kan, hamma tu dia lebih kepada ada effort yang dia buat. Okey, baik, seterusnya. Ahlun, ahli. Sukana pun ahli juga. Ahli makna apa tu? Ahli, member. It's a part of. Member, okey. Ahli ni bukan yang kita faham bahasa Melayu, ahli member kan. Tapi ahli ni lebih kepada penduduk-penduduk lah. Okay. Jadi kalau macam kita kata ahlul usrah, bolehlah terjemah members of the family kan. Tapi biasanya ahlun ni penduduk, macam ahlus sama tadi kan. Penduduk-penduduk. Tempat sukan pun sama. Sukan bukan ahli ya. Sukan makna ni resident ni, betul. Penduduk-penduduk sukan. Baik. Okay. Baina is explanation. Waddaha is like clear. We are explaining something to be clear. To make it clear. Ni dua-dua sama ni. Bayana to explain lah. To make it clear kan. Waddaha to make it, bukan become clear. Kalau become clear, dia perkataan dia wadaha. Wadaha, dia benda tu yang jelas. Tapi lihat, ni kan dah wazan yang kita belajar tu, fa'ala, bayyana, menyebabkan benda tu jadi terang. So to make it clear, to explain lah ya. So kita terjemah makna to explain. Bayyana sama dengan wadaha, menerangkan. Okay, seterusnya. Okay. Alamilah is deeds, perbuatan. Fa'ala also deeds. Dia bukan deed. Kalau kita kata deed, dia akan jadi masdar. Dia akan jadi masdar macam yang kita belajar pagi tadi kan. Masdar tu deed, perbuatan dia. Tapi ni fi'il ni. So to do lah ni, untuk melakukan. Baik Ustaz. So fa'ala pun sama kan. So dia melakukan lah ya. The act. Okay. Baik. Okay. Yunadi is a call, macam seruan. And yad'u pun seruan. Pun sama. Kalau kita terjemah seruan, dia akan jadi masdar. Ni bentuk fi'il ni. Jadi kita terjemah dengan makna fi'il lah. So yunadi bermakna? Diseru. Menyeru. Oh, menyeru. Menyeru ataupun memanggil. So kita, itu yang penting kita bezakan tadi kan, masdar dengan fi'il. So di sini fi'il. So menyeru. Yad'u pun sama. Menyeru, memanggil ya. Baik Ustaz. Qabul satu lagi tu tertinggal. Maaf Ustaz. Al-qabul is diterima. Al-ridha is diredai. Betul. Qabul diterima, redha diredai. Diterima lah maksud dia. Okey. Baik. And kita tengok ma yushidu ilaihi hadis. Maksud dia the top of the hadis ataupun the summary of the hadis.
Nombor satu, al-hathu ala fi'li al-khair. Al-hathu means urging, ala means to, fi'li means do, al-khair means good, urging to do good. Okay. Ma yurshidu ilaihil hadis. Apa tadi? Summary ya? Summary of the thought of the hadis. Dia bukan summary ni. Yurshidu ni dia lebih kepada makna ni, guides. Apa yang hadis itu guide kita. Makna guidance from the hadis lah. Okay. Dia bukan summary ya. So apa yang hadis itu pandukan kita. Nak beritahu kita. So the first one is al-hathu ala fi'li. Apa tadi terjemahan dia? Hathu? Al-hathu is urging. Urgent. Urging. Kiranya macam to urge somebody kan. Okay, to urge somebody to do good deed lah ni. Okay, to urge. Okay. Dia menyuruh lah, menggalakkan pun boleh. Okay, okay, good. Okay, yang kedua. Al-Islam dinu as-samahati war-rahmah. Al-Islam is Islam, din, religion, as-samahat, forgiveness, war-rahmah, mercy. Islam is a religion full of forgiveness and mercy. Boleh, betul. Full. Religion of forgiveness ataupun religion of tolerance. Tolerance pun boleh juga. Terjemah makna samaha, okay, forgiveness or tolerance, war-rahmah. Okay, betul. Okay. Ikhlasu an-niyayati Allahi fil a'mal. Ikhlas is sincere. Al-niyayah is intention. Allah is God. In al-a'mal is business or work. Okay, jadi makna dia? Jadi we have to have sincere intention in doing things, in doing works or business. Okay, itu makna umum dia lah. So ikhlas, sincerity lah ni. Ikhlas niyah, bukan niyah, niyah. So ikhlas niyah. So our intention must be sincere lah ni. Ikhlaskan niat kita ni. Di sini jangan baca Allah ya, kerana dia tidak ada alif. Kalau Allah dia kena ada alif. So nak baca apa ni? Niyah lillah. Lillah. Betul ya. Kalau Allah dia mesti akan ada alif. Allah. Tapi di sini lillahi, kerana Allah. So ikhlas niyati lillahi. So we have to make sure that our niyah is ikhlas for the sake of Allah. Bukan sebab benda-benda lain lah. Fil a'mal. A'mal tadi mula-mula terjemah apa? Business ya? Business. Salah satu betul. Itu salah satu terjemahan a'mal. Contoh, kalau kita nak kata businessman, kita panggil dia rajulul a'mal, a man of business, a man of work. Tapi itu terjemahan lain lah. Tapi di sini kita urusan lah. Business makna urusan, ataupun kerja, tugasan, ataupun amalan lah ya. Amal. Sahih. Okay. Al-bu'du an irtikabi al-ma'asi wa an kulli amalin yuhdibullahu ta'ala. Al-bu'du is keep away or avoid, and from irtikabi is committing, al-ma'asi is sins, wa and kulli every amalin action or deeds yakhdibu that anger Allah Ta'ala. Means like we need to keep ourselves away from committing sins and each and every deeds that make Allah Subhanahu Wa Ta'ala anger. Okay, betul. Al-bu'du dia ni daripada perkataan ba'id, jauh kan. Tapi makna lain to avoid. Betul. Jadi avoiding from ataupun keeping away from doing apa? Irtikab untuk melakukan, committing. Melakukan apa? Ma'asi. Ma'asi is the jamak for the word maksiyah. Sin lah kan kita terjemah. Itu antara terjemahan dia maksiat atau ma'asi, sins, dosa lah ya. Tapi makna lain untuk maksiat artinya ketidakpatuhan. Kerana maksiat ni dia lawan kepada perkataan ta'at. So ta'atun ta'at. So maksiat artinya tidak taat. Itu makna lain. Baik, untuk melakukan maksiat, sins, wa an kulli amalin, and from any action ataupun from all action. Betul? Dan daripada melakukan semua amalan yuhdibu that will anger. Okay, ini betul. Yuhdibu menyebabkan Allah marah. Kalau kita silap baca, kita baca yaghdabu, yang marah, orang tu marah, yaghdabu kita kata.
yaghdabu. Tapi di sini dia dah bertukar wazan dia. Aghdaba yughdibu, wazan af'ala yuf'ilu. Maknanya dia pun bukan dia yang marah, dia menyebabkan pihak lain marah. Jadi dia menyebabkan siapa? Menyebabkan Allah. Allah di sini maf'ul bih yang dia menyebabkan Allah marah, maka maf'ul bih mansub. Jadi baris tu tadi salah ya, betulkan baris dia. Yughdibullaha ta'ala. Bukan yughdibullaha. Baik. Rakam 5. Okay. At-taqarrubu ila Allahi bit-ta'ati wal ibadati sababu al-qabuli fil ard. At-taqarrub At-taqarrubu means getting closer. Ila to Allah is God. Bit-ta'ati means obedience. Wal ibadati means worship. Is one of the reasons. Sabab is reason. Al-qabul is accepted. He means on. Al-ard is earth. The full meaning we can getting closer to Allah by obedience and worship, and it will be a reason to be accepted on earth. Okay, ya betul. At-taqarrubu ila Allah. Apa tadi? To be apa tadi? To be getting closer. To get closer to Allah. To get close to Allah. Taqarrub daripada perkataan qarib kan, near. So taqarrub, ni masdar ni. Taqarraba, taqarrub. Masdar maknanya to get near to Allah by doing. So be di sini by doing. Dengan melakukan apa? By doing ta'at, obedient. Through obedient. Wal ibadat and through worships. Ibadat is the sabab, reason, sebab lah ya. Sebab of qabul, the reason for acceptance. Kan, tadi acceptance ataupun tadi kita terjemah orang suka kan. Fil ardi, on the earth. Okay, betul. Ini bukan people of the earth, tak ada perkataan people kat sini. Terus saja di atas bumi. Okay. Nah. Al-fawzu bihubbillahi ta'ala tariqu ila sa'adati dunya wal akhirah. Al-fawzu is winning. Bihubbi is the love. Allahi is God Ta'ala, the Almighty. Tariqun is the way. Ila to sa'adati, happiness. Al-dunya in world, wal akhirah and hereafter. Means by winning the love of Allah Ta'ala, it is a way to gain happiness in both world, in world and hereafter. Okay, betul. Ya. Yeah. Al-fawzu by winning kan, winning the love of Allah. Fawzu attainment pun boleh lah. Mendapatkan, memenangi cinta Allah. Fawz bi hubbillahi ta'ala, the most high is the tariq, way kan, is the path. Jalan ila sa'adah, untuk happiness. Merupakan jalan untuk kegembiraan. Kegembiraan apa? Sa'adati dunya, happiness of the world. And also happiness of the hereafter. Betul. Nombor 7 Ustaz Murafaqatu ahlus sama'i Khoyat kulli mu'min. Murafaqatu is accompanying. Ahlu, the pupil. As-samai of heaven. Khoyani is the goal. Kulli is every believer. Each believer's goal is to accompany the pupil of heaven. Okay, murafaqah memang makna literally dia accompany lah, to accompany the ahli of sama, maknanya to accompany the people of sama. Tadi kalau merujuk pada hadis tadi adalah apa, malaikat kan, is the goal, goya, betul, is the goal of every mukmin. Tapi apa maksudnya di sini nak bersama dengan ahli langit? Macam mana kita nak bersama? Maknanya di sini nak mendapatkan keredaan ahli langit lah ya. Nak mendapatkan keredaan ahli langit itu adalah matlamat setiap orang mukmin. Baik. Cuma tadi saya lupa nak betulkan. Bihubbi tadi Cima baca macam mana tadi? Bihubbi Allah. Jangan baca bihubbi Allah sebab sebelum dia baris bawah. Okey, bihubbi Allah. Tak boleh. Dia Allah ni kita baca tebal Allah kan. Itu kalau di atas. Kalau sebenarnya di baris atas ataupun baris depan, Allah, ya kita baca tebal, Allah. Tapi sebenarnya sebelum dia baris bawah, kita baca dengan ringan. Illah.
Bihubillah. Oh, baik. Ya, macam kita baca bismillah kan, kita tak baca bismillah kan, susah nak sebut kan. Jadi yang Baik, Ustaz. susah tu kita tak nak, kita baca yang mudah. Okey, boleh. Okey, Ustaz. Okey. Kita sambung at-tadrib awal. Ustaz nak saya baca instruction ke? Tak payahlah, terus tu. Okey. Instruction biasa kan. Okay. Ahlu as-sama'i hum al-malaikah. Sahih. Yang ni kita orang confuse, Ustaz. Maaf. Okey, confused. Okey, sebab ingatkan sama tu jannah ya. Sebab Ya, Ustaz. sebab terjemahan dia heavens kan. Ya. Heaven jannah, heaven langit. Yang mana satu, betul lah ni ahlus sama malaikah. Tak ada dalam hadis tapi memang itulah terjemahan dia selalu. Ahlus sama tu maknanya malaikat lah. Okey. Okay, Ustaz. Nombor 2, man yuhibbuhu Allahu yuhibbuhu ahlu as-sama'. Maksud dia barang siapa yang mencintai Allah akan dicintai oleh ahli surga atau ahli langit. Sahih. Jawapan ni sahih. Okey, jawapan sahih tapi terjemahan tadi ada yang saya nak betulkan sedikit. Man yuhibbuhullah, barang siapa boleh sesiapa yang ni bukan mencintai Allah. Cuba lihat. Yuhibbu fi'il, yuhibbu. Kemudian kita ada nya. Siapa yang sukakan dia oleh Allah. Siapa yang dicintai oleh Allah. Siapa yang dicintai Allah. Tengok ya, tengok dia punya fi'il ni. Yuhibbu kita serahkan. Yuhibbu. Fi'il dia setakat tu, yuhibbu. Siapa yang yuhibbu? Dia ke ataupun Allah yang suka? Tu yang kita pastikan. Jadi nak tahu siapa yang suka, kan kita belajar nahu kan ada belajar tajuk fa'il. Betul kan? Fa'il laku. Jadi fa'il ni kan ada hukum dia sama ada dia marfu' ataupun mansub ataupun majrur. Ingat lagi tak? Ada tak siapa-siapa masih ingat? Fa'il ni hukum dia apa? Marfu', mansub ataupun majrur? Ada siapa ingat? Marfu', betul. Fa'il hukum dia marfu'. Bila marfu', apa baris yang biasa kita akan gunakan? Baris depan kan? Dhammah kan? Jadi mana fa'il dia? Cari perkataan yang ada baris depan selepas dia. Ada tak perkataan yang baris depan selepas dia? Kan? Allah. Ini menunjukkan Allah ini adalah fa'il. Allah lah yang suka. Kalau kita terjemah Allah tu yang dicintai, dia akan jadi maf'ulun bi, baris dia baris atas. Itu fungsi yang kita belajar fa'il, marfu', apa baris dia kan. Jadi untuk bila kita jumpa ayat, kadang-kadang kita dah confuse dah ni siapa yang suka, siapa yang disukai ya. Jadi dengan mengetahui baris yang betul, boleh membantu kita lah untuk menentukan sama ada dia yang suka ataupun dia yang disukai. Jadi dalam contoh ni, yuhibbu fi'il dia, ni fa'il dia, Allah suka. Hu ni maf'ul bih dia. Ini dalam tak silap saya level 4 dulu ada satu tajuk maf'ulun bih dhamir. Maf'ulun bih dia dalam bentuk dhamir. Kita sambung terus dengan fi'il. Barang siapa yang Allah cinta dia, ahli langit cintakan dia juga. Ini pun sama. Yuhibbu cinta, siapa yang cinta? Ahlu. Kan bari depan tu. Fa'il, marfu' bari depan ya. So inilah fa'il yang kedua. Fa'il yang seterusnya. Ahli sama pun akan sukakan dia. Okay. Itu terjemahan dia. Naam, sahih. Al-qabulu fil al-ardi laisa min alamati husni iman. Al-qabulu here is acceptance. Fi in al-ardi earth. Laisa min not a alamati good sign. Husni iman of good faith. Dia khata sebab al-qabulu fil al-ardi alamati husnul iman. Acceptance in earth adalah salah satu petunjuk akan keimanan. Okay, betul. Cuma sedikit saja terjemahan di sini. Al-qabul, acceptance di muka bumi adalah dia bukanlah tanda sign. Dia bukan sign tanda yang baik tidak. Husni ni dia bukan dengan perkataan alamat. Husni ni dia bersama dengan iman. Jadi dia bukanlah tanda-tanda, bukanlah dari tanda-tanda baiknya iman orang tu. Good iman orang tu. Okay.
Jadi al-qabul fil ardi adalah dari tanda-tanda baiknya iman orang. Nah, Baik, Ustaz. okay. Allahu ya'lamu ma sayaf'aluhu insanu min hasanati was sayyi'at. Means Allah know each and every deeds of the human being, either good or bad. Betul. Sahih. Okay. Allah knows each apa tadi? Each and everything of what human do kan. Perbuatan manusia baik ataupun buruk. Allah tahu apa yang akan manusia lakukan. Insan. Ini pun lagi satu fa'il dia bagi depan. Insan yaf'aluhu. Apa yang manusia akan lakukan? Apa yang manusia akan lakukan tadi? Dari kebajikan dan juga dari Keburukan. Sahih. Yudha'ifullahu al-hasanati ila sab'imi'ati di'fin faqat. Means Allah will multiply the good deeds to 700 times only. Faqat. Okay. Sebab ada perkataan faqat. Okay. It depends on Allah to what extent He want to multiply the reward of that good deeds. Betul. It is up to Allah. Betul. So jawapan dia kita kata Yudha'ifullah al-hasanati ila sab'imi'ati dif'in ila sekejap Ustaz ila ad'afin kathiratin. betul. Ila ad'afin kathira. Tu tak kira lah berapa kali ganda terlalu banyak yang Tuhan boleh beri. Naam, sahih. Hadza huwa at-tadribu al-awwal. Naam. Tadribu tsani ba? Tadribu tsani. Untuk soalan yang pertama, ma jazaa'u man hamma bi fi'li hasanati wa lam yaf'alha. Apa balasan yang akan didapat jika dia berniat nak buat? Biasanya to do hasanati, to do good, walam yaf'alha, but did not do it. Jawapan dia, jaza'u man hamma bifi'li hasanati walam yaf'alha katabaha Allahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Allah will write it down with himself as one good deed. Betul. One complete. Seperti yang disebut dalam hadis tadi ya. Jaza'u man hamma bi fi'li hasanatin wa lam yaf'alha katabaha Allah. Ini tambah satu huruf, satu perkataan an untuk menyambungkan ayat itu. Adalah dengan Tuhan menuliskan untuknya satu kebajikan. Naam, sahih. Okay, yang kedua, limaza ya'murullahu subhanahu wa ta'ala jibila wa ahli samai law ahabba abda min ibadihi. Limaza ya'muru? What would Allah command to Jibril and the inhabitants of the heaven? Law ahabba, if Allah loved abda min abdihi, one of his servants. Jawapan dia, amarallahu subhanahu wa ta'ala Jibrila wa ahla samai law ahabba abda min ibadihi fayuhibbuhu. Misalah, fayuhibbuhu. Nak betulkan ni, fayuhibbuhu. Fayuhibbuhu. Amarallah, Tuhan perintahkan Jibril wa ahlas sama law ahabba abdan min ibadihi. Apa tadi? Fayuhibbuhu. Untuk mencintai diorang. Mencintai. Okey, yuhibbuhu kita tak guna fa, jangan guna fa. Kita kata untuk an. Okey, to love them an yuhibbu. Tapi sekarang ni Tuhan perintahkan Jibril dan ahlu sama ramai. So we have to change jamak lah. An yuhibbu with the waw. An yuhibbu hu. Kalau yuhibbu saja seorang. Yang ni kita ramai kan.
Okey, boleh? Sahih. Yang ketiga, ma jaza'u man nawa bi fi'li sayyi'ati fa'amilaha. What balasan, what reward if he intend misalnya to do sayyi'ah, to do bad, fa'amilaha, dan dibuat and do it. Okay, jawapan dia, jaza'u man nawa bi fi'li sayyi'ati fa'amilaha katabahu katabahu lahu sayyi'atan wahidatan. Allah will write down as one evil deed. One evil deed, betul. Sama macam dalam. Ini pun sama, kita tambahkan an untuk menghubungkan antara ayat tu. Okey, cumanya kalimah jaza tu dia, tadi kita terjemah reward kan. Jadi jaza ni dia tak semestinya reward yang baik saja. Dia punishment pun dipanggil jaza juga. Kalau kita baca Al-Quran, jaza minallah, jaza, tengok konteks. Ada setengahnya makna reward yang baik, ada setengah tu punishment. Jadi kalau ni yang sayyi'ah, jadi punishment lah ya. Okey, boleh. Punishment. Okay. Okay, yang keempat, limaza da'afallahu jaza'al hasanati. Why Allah double the reward of the good deed? Jawapan dia, da'afallahu jaza'al hasanati li'annaha wa hamma biha fa'amilaha. Li'annaha because the person hamma intend to do good and perform it. So kenapa Allah double? Okey, yang pertama kalimat da'afa ni memang literally makna dia ganda lah Tapi dia tak semestinya double lah ni. Maknanya dia boleh ganda dua kali ganda. Berganda-ganda lah, kita tak tahu berapa. Kenapa Allah menggandakan the reward of hasanat? Tuhan menggandakan kerana dia berniat. Bukan ni jawapan dia. Tuhan boleh beri satu. Isu dia kenapa Tuhan boleh beri banyak? Kenapa 2, kenapa 3, kenapa 700? Kenapa Tuhan boleh berikan banyak? Sebab apa? Bukan sebab dia berniat. Dia berniat tu memanglah. Sebab Tuhan Maha Pemurah. Pemurah, ya. Sebab Allah sifat pemurah. So apa nak kata? Li'anna Allah Rahman wa Rahim. Okey, betul. Li'anna Allah, kenapa? Allahu Rahman wa Rahim. Allahu Rahman, Allahu Rahimun kan? Rahman. Bolehlah tu pemurah. Li'anna Allah Ta'ala Li'anna Allah Ta'ala Rahim, kita kata. Sebenarnya kita guna dalam ayat, kalau kita nak guna dia ni mengasihi hamba dia, kita guna Rahim lah berbanding dengan Rahman. Inna Allah Ta'ala Rahimun. Kalau dalam Al-Quran Tuhan kata Rahimun bi'ibadihi. Kerana Tuhan itu dia sangat pemurah dengan hamba-hambanya. Ini jawapan dia lah, Rahim. Rahim ni sangat pemurah. Baik. Ustaz, memang ada soalan kebat ke? Kebat ni? Kebat sedikit. Okay. Yang kelima. Kaifa takunu hayatul abdil mahbubi indallah. Kaifa, how takunu hayati, the life al-abdil mahbub, the life of the person that Allah loves. How? Takunu selalu, takunu ni boleh diterjemah dengan is lah ni. How is the life? Takunu. The life of the person who is loved by Allah. Nah. Okay, jawapan dia. Takunu hayatul abdil mahbub indallahi thumma yuda'u lahul qabul fil ard. He is accepted by the inhabitants of the earth. Accepted by people of the earth. Ya? Okay. Boleh. Cuma nak betulkan sikit. Takunu hayatul abdi al-mahbubi indallahi. Tak ada summa. Yuda'u takunu an, tambah an macam tadi. Jadi an ni dia menghubungkan yang depan ni dengan yang belakang. Sebab belakang ni kita guna fi'il. Jadi bila nak guna fi'il, dia tak boleh nak sambung terus, kena ada an.
takunu hayatul abdi. So the life of the servant who is loved by Allah, dia akan jadi macam mana? An yudau, akan diberikan kepadanya qabul, acceptance in the earth. Okay, boleh. Bukan saja di langit tapi bukan saja di bumi, di langit. Okay, boleh. Nah. Hadza huwa tadrib asani. Okey, soalan seterusnya muradif. Maksud dia akan seerti. Okey, yang pertama, ta'awana ahlu al-qaryati ala bina'il masjid. Maksudnya, kerjasama penduduk kampung dalam membina masjid. Okey, kata erti bagi ahlu ialah sukanun. Betul, sukan ya. Jadi kalimah ahlu di sini makna sukan. So kita ikut konteks ayat. Ta'awana ni fi'il ya. So bekerja sama lah ta'awana. Betul? Okey, yang kedua, amila al-mu'minu amalan solihan. Maksudnya orang yang beriman melakukan amal soleh. Erti untuk amila ialah fa'ala. Fa'ala, betul. Okay. Fa'ala. So amilal mu'milu amalan salihan. Dia melakukan satu pekerjaan yang baik. Lihat di sini ada amila, ada amalan. Ada fi'il, ada masdar. Fi'il dia amila, ini masdar dia amal. Jadi perkataan yang kita selalu guna tu amal tu makna amalan, artinya perbuatan baik. Itulah. So this is the masdar, amal. Baca dia amal. Tapi kalau melakukan, baca dia amil. Amila. Nah. Okay, yang ketiga, bayyana al-muallim ad-darsa. Maksudnya, guru menjelaskan pelajaran. Erti untuk bayyana ialah waddoha. Waddoha, okey betul. Cumanya bila kita tak nak letakkan baris, tak ada masalah. Tak ada baris, tak ada masalah. Cumanya bila kita letak waw dotha begitu, takut orang baca ni confuse. Ni nak baca waddoha boleh ataupun waddoha, yang mana satu? Kerana lain bacaan, lain maksud. Jadi untuk mengelakkan supaya orang tak terkeliru, at least kita letakkan satu tanda. Letakkan syaddah. Jadi bila saya letak syaddah, apa bacaan dia? Waddoha. Waddoha. Kita baca dengan fa'ala. Jadi tak adalah orang tersilap baca dengan waddoha ke kan. Jadi itu antara cara-cara lah, walaupun kalau kita dah tahu dah boleh baca tanpa ada baris, tapi kadang-kadang tanda-tanda sabdu tu perlu diletakkan supaya takut orang keliru. Apa maksud dia? Apa perkataan tu sebenarnya? Okey, betul. Waddoha. Okay. Yang keempat, tuhibbu at-talibatu at-tajawula fil al-internet. Maksud dia, pelajar suka melayari internet. Erti untuk tuhibbu ialah tuhlisu. Tuflisu bermakna? Suka? Tuflisu tak? Tuflisu bukan suka ni. Tukhlisu mengikhlaskan. Kita ada tukhlisu akhlasa, daripada fi'il akhlasa mengikhlaskan. Tukhlisu, bukan. Tuhibbu bukan suka. Suka, okey, ada tak siapa-siapa tahu seerti untuk suka? Kataan lain? Okey, saya berikan perkataan dia. Targhabu. Targhabu fi. Targhabu fi. Targhabu fi bermakna suka. Sama seperti dengan tuhibbu. Targhabu fi. Naam. Okey. Nombor 5, hamma ar-rajul ziyarati ummihi. Maksudnya, lelaki itu berniat untuk menziarahi emak ibunya. Erti untuk hamma ialah nawa. Betul, nawa ya. So bacaan dia nawa. Naam. Nawa. Nawa. Berniat. Ni yang kita baca saya berniat tu kan, nawai itu. Jadi ya, perasan tak huruf ni, huruf illah yang kita sebut semalam kan, huruf illah, huruf lemah tu alif wawiyah, dia akan berubah. So nawa bila bersambung dengan domir, nawaitu, nawaita, awak berniat. So this is the fi'il. Masdar dia niat lah. Niat tu masdar lah tu. Nah. Okay. Nombor 6, yunadi Ahmad sadiqahu bikunyatihi. Maksud dia,
Ahmad memanggil kawannya dengan gelaran. Ni gelaran ya. Ya, Nah, maksud erti yunadi ialah yad'u. betul ya. So faham maksud kunyah tadi? Gelaran kan. Tapi gelaran yang menggunakan perkataan abu ataupun ataupun ummu ya, kunyah. Nah. Baik. Rakam isnan ba. Ba. Perkataan pertama. Raftun. Raftun maksudnya refuse. So aksen dia adalah kabul. Acceptance. Acceptance ya. Okey, boleh ya. So raftun ni refuse, betul. Refusal lah ni sebab ni dalam bentuk ni bentuk isim, maaf, ni bentuk masdar ke bentuk fi'il ni? Masdar. Sebab ada tanwin. Ada tanwin kan? Tu salah satu tanda lah. Kemudian yang kedua tengok baca rafdun, wazan dia ada ke bentuk fi'il macam ni? Tak ada. Tak ada kan? So kalau fi'il baca dia fa'ala, so apa nak baca kalau kita nak jadikan dia fi'il? Fa'ala. So dia akan jadi Fa'ala rafada. Rafada. Jadi itu fi'il dia. So rafada, kalau kita nak buat ayat dia refuse. Rafada, dia menolak. Rafada. Ar-rafdu, penolakan dia. Refuse dia kan. Okay. Baik, al-qabul, acceptance. Yang kedua, sayyi'ah. Yang kedua, sayyi'ah maksudnya bad. Aksen dia hasanah. Hasanatun. Okay, boleh. Hasanah, good ataupun good deed. Tengok konteks. Salasa. Nakisah, incomplete. Aksen dia al-kamilah, complete. Complete, betul. Naqisah tak complete kan. Incomplete, kamilah complete. Alif lam tu optional lah. Nak letak boleh, tak letak pun tak apa. Kamilah kata ni. Okay, rakam arba'ah. Okay, al-ard, earth. Aksen dia as-sama. Okay, betul. As-sama ya, langit. Al-ardu as-sama. Cumanya perkataan al-ardu ni antara makna lain al-ardu adalah tanah. Kalau contoh nak beli tanah kan. Nak beli tanah kita akan kata uridu an ashtariya al-arda. Bukan nak beli bumi tapi nak beli tanah. Jadi tengok konteks juga. Al-ard. Khamsah. Khamsah yakrahu maksudnya hate. Dia punya aksa dia yuhibbu, love. Naam, love. Yuhibbu. Lepas tu yu'khazu means be taken. Lawanan dia yu'ti, dibuang. Yu'khazu is apa? Taken kan? Be taken, diambil. Yu'khazu is taken, diambil. Yu'ti is dibuang. Dibuang. Tak, yu'ti ni makna memberi. Jadi kalau kita nak kata diberi, is taken, diambil kan. So kita nak kata diberi, baca dia yu'ta. Tapi kalau dalam pelajaran kita tak ada perkataan yu'ta ni, ada perkataan lain, diberi. Yang dalam hadis tadi. Diberikan apa nama acceptance. Orang tu diberikan acceptance di atas muka bumi. Qabul. Qabul tu acceptance. Ini yang diberi. Diberi. Diletakkan ataupun diberi tadi. Acceptance diberikan kepada orang tu. Yuda'u. Jadi di sini boleh kita ambil kalimah yuda'u. Ikut konteks lah. Kalau dalam konteks lain yu'fazu, yu'ta tu yang paling tepat. Tapi dalam konteks hadis kita yuda'u. So dalam kalau keluar dalam exam ikutlah nak beri yang mana-mana saya tak ada masalah. Yu'ta boleh, yuda'u pun. Nah. Soal jim. Mufrad jamak. Mufrad. Jim sama ad'afu. Mufrad dia du'afa. Ad'af bermakna apa tadi? Ad'af multiple. Multiple gandaan-gandaan yang berganda kan. Okay. So mufrad dia kalau baca du'afa, itu kita dah baca dengan wazan fi'il, fa'ala, dia akan jadi makna fi'il nanti. Tak boleh baca du'afa.
Dan kalau kita baca do'afa ataupun do'ufa, makna dia bukan makna berkali ganda tadi, makna dia lemah. Dia dah jadi perkataan lain. So ini bukan do'afa. Bacaan dia apa? Doa. Do'af pun tak boleh. Kalau kita baca do'afun, lemah. Yang ini maknanya, ini perkataan dia di'afun. Ya. Jadi ada perkataan yang beza baris, beza makna terus. Jadi kalau kita baca do'afun tadi, itu makna dia lemah. Do'afun. Do'afun ni lemah. Tapi bila di'afun, ad'af, kataan dia di'afun, kali ganda. Maknanya satu kali ganda. Di'afun, ad'af, banyak kali ganda. Nah, multiple times. Okay. Seterusnya, Anbiya. Nabi. Nabi, Anbiya, Nabiyun. Ada syaddah ya atas ya. Jadi kita baca Nabiyun. Nabi bukan Nabi. Nabiyun. Ada lagi satu. Maaf, ni mufradnya. Okey, mufrad dia satu saja. Okey, boleh? Nombor 3, sayyi'at. Maksudnya bad deed. Dia punya mufrad dia sayyi'at. Sayyi'ah. Yang pertama tu ya. Yang kedua, maaf. Sayyi'ah. Nah, Nombor 4, malaikah, angels. Dia punya mufrad dia malak. yang mana tu? Ni banyak ni. Yang last sekali Ustaz. Yang pertama tu tak betul. Yang kedua tu malak. Betul. Yang ketiga, nak baca apa? Yang ketiga Ustaz, malak. Malakun, betul. Malak. Okay, ya. So ingat dia malaikah plural, bukan yang mufrad. Bahasa Melayu kita ambil jadi mufrad kan, jadi satu malaikat. Tapi kata Arab kalau satu, malakun. So kita panggil malaku Jibril, malaikat. Malaikah jamak. Naam. Hamzah. Ibadun. Mufrad dia ibadah. Tak boleh baca ibadah. Dia bukan ibadah. Apa bacaan dia yang betul? Macam mana nak kata seorang hamba? Ibad, hamba-hamba. Seorang Abda. Abdun. Baris hujung tu sentiasa bariskan depan. Sebab dia bukan dalam ayat. Kalau dalam ayat, kita boleh baca abda lah. Tapi di sini, dia tidak dalam ayat, maka isim kita bariskan saja baris depan. Abdun. Seorang hamba. Nah, abdun ibad. Nombor 6, samawat, langit. Mufrad dia sama. Sama, ya betul ya. Sama. Okay. Hamzah tu bila ada alif Hamzah, Hamzah tu jangan letak di tengah, tapi Hamzah tu letak di bawah tu. Ya. Tengah ni kalau kita tulis Jawi ya. Jawi memang dia ada Hamzah kat tengah. Tapi Arab tak ada. Arab Hamzah dia sama ada di ujung ataupun di atas. Kalau di atas ni maknanya ni huruf satu huruf. Hamzah. Kalau di ujung, maknanya ni di dua huruf. Ada alif dan ada Hamzah. Ya. Jadi kita letakkan Hamzah di bawah. Sama. Naam. Ya betul. Sahih. Wa akhiran jumlah mufidah. Okay, yang pertama ada afun. Ayat dia uhibbuka salasatan ad'af. Okay, uhibbuka salasatan ad'af maksudnya I love you 3 times. I love you 3 times je. Salasatan ad'af. Okay, bolehlah terima ya. Okay, salasatan ad'af. Jadi penggunaan dia begitulah, tambah dengan nombor. Salasatan ad'af, khamsatan ad'af kan. Ataupun kita kata saya beli, saya beli. Adfa'u ataupun saya bayar. Kita kata adfa'u salasata ad'af. Saya bayar 3 kali ganda. Okay, boleh? Sahih. Rakam isnan. Nada. Mention idza ahtaju li syai'in nada Ahmad. Maksudnya if they want anything, call Ahmad. Jika hendak sesuatu, siapa yang hendak ni? Siapa-siapa je. Siapa-siapa. Jika dia tak boleh siapa-siapa, kita kena tentukan. Maknanya awak ke, saya ke, dia ke. Nak kata jika awak nak ke? Okey. Kalau jika awak nak, nada ni nanti kena tukar ni. Sebab nada ni seru memanggil tapi untuk huwa. Ni untuk dia.
Jadi kalau kita kata awak, jika awak nak sesuatu, dia panggil. Tak boleh lah. Jadi kita jangan kata awak, kita tukar. Jika dia nak. Jika dia hendak. Jadi jika dia hendak, kita tukar di sini. Jika iza ihtaja. Waw tu kita buang. Waw ni kita buang ya. Jika dia perlu. Siapa? Biasakan letak apabila ada fi'il, biasakan ada fa'il dia. Siapa yang nak? Iza ihtaja, jika dia hendak. Dia tu siapa? Letakkanlah fa'il. Siapa-siapa saja. Letak seorang nama. Ali. Iza ihtaja Ali. Jika Ali dia hendakkan sesuatu kan. Iza ihtaja Ali li syai'. Okey. Ihtaja ni dia kita tak guna dengan li, kita guna dengan ila. Satu jadi ila. Jika dia perlukan sesuatu. Jadi kita kata Iza ihtaja Ali ila syai'in. Apa yang dia akan buat? Nada Ahmad. Okey, boleh. Dia akan panggil Ahmad. So nada di sini dia bukannya awak panggil lah. Panggil lah Ahmad, tidak. Nada ni maknanya dia panggil. Ni untuk huwa. Dia akan panggil Ahmad. Nada Ahmad. Okey, boleh. Terima kasih. Okay, Ustaz. Nombor 3. Al-Hasanah. Al-Hasanah maksudnya amalan baik. Ayat dia al-sadaqah hiya al-hasanah. Amalan baik. Kalau ikut dalam hadis tadi, hasanah ni makna dia apa? Good deeds. Good deed maknanya okey. As-sadaqah hiya al-hasanah. As-sadaqah hiya al-hasanah. Okey. Jadi structure dia betul. Sedekah itu adalah satu perbuatan. Okey, betul. Okay, nombor 4. Ya'mal. It's working. Ahmad ya'mal katabib fi Makkah. Ya, Ahmad. Ahmad ya'mal katabib fi Makkah. Ahmad works as doctor at Makkah. Okey. Yang pertama ayat ni dia ayat direct translation daripada bahasa Inggeris. Kan tadi kita terjemah Ahmad work as a doctor kan. Tu yang kita letak ka tu. Atau orang Arab pun ramai buat ayat begini. Ahmad ya'mal ka, dia kata. Ahmad ana a'mal ka ustaz. Ni saya akan terangkan sekejap Ahmad ni dia direct translation. Yang kedua kita tak baca Mekah, kita baca Makkah. Kita baca Makkah. Okey. Baik. Ayat yang ni Ahmad ya'malu katabib, ada setengah orang dia argue lah. Ayat ni tak betul dia kata sebab perkataan ka ni dia as ni terjemahan dia selalu dia terjemah dengan makna seperti. Jadi Ahmad bekerja seperti seorang doktor. Dia doktor ke bukan? Doktor Ustaz. Sebab orang ramai, walaupun ramai orang Arab buat ayat macam ni tapi dia kurang tepat lah. Sebab dia bukan seperti doktor, dia memang doktor. Jadi yang betul macam mana? Okey, ayat yang betul dia begini. Ahmad ya'malu tabib, tak payah ada S, tak payah ada fi tu, tapi dia akan ada baris atas di ujung dia. Ahmad ya'malu, dia begitu saja, tu structure dia. Ahmad ya'malu tabiban, Ahmad ya'malu mu'alliman. Ya, tapi kalau sebut ka, orang faham. Tu memang orang Arab biasa. Tapi yang biasa tak semestinya betul kan. Okey, baik. Dino, Hamzah. Ni part 1 ni tapi dia main slow. Okey, tolong dia. Ahabbal lughatul arabiyyah. Saya suka bahasa Arab. Okey. Ahabba di sini bukan saya suka. Tengok wazan dia. Ini ahabba, ahbaba, af'ala. Tengok kalau saya suka, apa bacaan dia? Saya suka ana uhibbu. Ana uhibbu. Ini saya suka. Ahabba ni maknanya dia suka. Fi'il madhi, ahabba dia suka. Alif tu dia macam wazan af'ala, ada alif kat depan. Bukan makna ana Kita dah belajar wazan kan. Ada yang ada mula dengan alif tapi bukan makna ana. Tu untuk dia. So dia suka di sini. Jadi kita gunakan dia lah, tambah orang dia. Bukan ana. Dia suka bahasa Arab. Siapa dia tu? Abu. Letaklah siapa-siapa fa'il. Ahabba Ahmad. Salah. Ahabba Ahmad al-lughatal arabiyyah. Jadi bezakannya ahabba tu bukannya saya.
Kalau saya, kita akan kata saya uhibbu, saya suka. Ahba dia tu sangat, dia telah suka. Dia sukalah. He love, Ahmad love lughah Arabiyah. Nah, baik. Boleh. Wa akhiran sita. Hamma ar-rijal bisalatul fajr. Amma Hamma intended the man the to man perform intended to salat fajr. solat fajar, to perform solat fajar. Okey, ayat tu betul. Cuma kita tak baca perform rijal ni. Kita baca ar-rajul. rajulu. Kalau rijal ramai kan. Jadi jamak dia akan jadi rijal. Tu rijal Dan ini rajul. Hammar rajul. Tapi dia bukan setakat berniat macam saya sebut tadi. Hamma ni dia lebih, dia ada usaha, nampak usaha dia. Dia berusaha untuk B. Ni betul, Hamma B. Memang pasangan dia Hamma dengan B. Kita nak kata menunaikan solat kan. So kita ada dua pilihan. Sama ada nak gunakan fi'il yusalli ataupun kita nak gunakan masdar yang kita belajar tadi. So ada dua pilihan, nak guna yusalli ataupun solat. Jadi kebetulan di sini ada huruf jar B. Jadi huruf jar tak boleh nak sambung terus dengan masdar ni, tak boleh. Dengan fi'il. So dia tak boleh. Oleh itu pilihan yang kita ada, sambunglah dengan masdar. So ayat bi salati al-fajr. Nah. Okey, baik. Syukran jazilan di Majmu'ah Tsaniyah. Okey, presentation yang bagus. Baik. Nah. Grup ketiga hari Isnin kan? Siapa yang grup ketiga? Saya. Saya tu siapa? Syazana. Syazana, Farhana. Ada dua Farhana. Farhana, okey. Syazana, Farhana dengan Farhana. Okey. Hari Isnin, waktu kelas yang kedua. Kelas yang kedua. Okey, baik. Grup yang keempat? Saya. Siapa keempat? Fatin. Okey, hari apa tu saya tulis? 17 ya? Sebab 16 tu cuti kan? Okey, jadi boleh tak tajuk tu kita buat 15? Boleh. Buat 15 ya? Okey, tukar daripada 17 ke 15. Sebabnya 18 tu kan kita dah ada midterm. Kan? Jadi takut 17 tu saya nak bagi, kita nak buat ulang kaji ke ataupun itulah. Jadi kita buat awal lah tajuk tu ya. So 17 tu free lah sikit nak buat benda lain ke ataupun nak buat ulang kaji dan sebagainya. So 15 ya. 15 untuk tajuk yang ketiga. Tajuk yang keempat. Boleh. Baik. Ada apa-apa nak tanya? Untuk midterm kita akan cover sehingga kejap ya. Untuk midterm kita akan cover sehingga pelajaran tak silap saya pelajaran sekejap lambat. Pelajaran 11 sehingga pelajaran 12. Omar Abdul Aziz. Tu yang tadi saya minta presentation tu dia cepatkan ya. Jadi sehingga presentation tu lah, sehingga tajuk 12. Jadi ada lagi beberapa tajuk yang kita akan cover. Yang maf'ul pelajaran 13 ni tak masuk. Sehingga tajuk 12 insya-Allah. Jadi untuk midterm nanti kita akan uploadkan soalan tu dalam iTa'lim. Dalam iTa'lim ataupun saya WhatsApp PDF tu tak ada masalah. Soalan kita berikan terus. Submission through iTa'lim. Okay, jadi waktu ujian tu 2 jam. Jadi kita akan lebihkan masa lah. Mungkin saya akan beri masa lebih 1.5 jam untuk buat preparation nak ambil gambar kan. Tapi please convert ke PDF ya. Jangan bagi saya gambar JPG ke tak nak gambar tu susah. Saya nak tanda nanti kan payah. Saya nak kena edit balik semua. Jadi convert kan. Carilah app. Nanti kan saya akan bagikan link. Ada video yang saya dah buat. Macam mana nak convert pada PDF. Macam yang buat hari ni lah. Yang kita buat presentation ni semua dah convert PDF. Bagus. Buat macam tu. Kalau boleh, kalau siapa yang ada printer, boleh print terus soalan tu dan tulis terus atas kertas. Tulis atas kertas dan ambil gambar jawapan dia. Siapa yang tak ada printer, boleh
tulis jawapan saja di kertas lain. Tak perlu salin soalan. Tapi pastikan tulislah dia punya nombor soalan tu, soalan alif ke, soalan ba ke, nombor 3 kan, tuliskannya dan jangan tercicir lah. Sebab pengalaman semester lepas ramai yang ada yang tercicir, sayang, hilang markah. Dia tercicir satu soalan, tercicir 2 soalan kan. Ya. Boleh. Okey, ada soalan lain? Okey, tak ada. Baik. So kalau tak ada, cukuplah ini. Kita sambung besok insya-Allah. Nahtatim bi qiraati tasbih kafarah wa surah al-asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa ilal liqa. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Sama.